Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah atas kesudian menghayati siaran ini, yang mana insya-Allah dalam siaran kali ini izinkan saya mengajak para jamaah sekalian kita menyusuri sejarah untuk kita mengambil iktibar daripadanya, iaitu susulan daripada peristiwa Perang Khandaq atau dikenali juga dengan peperangan Ahzab yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Alhamdulillah, dalam siaran yang lalu kita telah pun sama-sama memaklumi di mana kemenangan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dicapai oleh tentera muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah sebagaimana yang disebutkan tadi, susulan daripada peristiwa perang Khandaq ini berlakulah perang Bani Quraizah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita maklumi bersama, orang-orang Bani Quraizah adalah salah satu kaum Yahudi yang menetap di Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba semasa hijrah. Sama seperti kaum Yahudi Bani Nadir yang setahun sebelum peristiwa perang Khandaq ini, iaitu tahun ke-4 Hijriah, di mana orang-orang Yahudi Bani Nadir terusir keluar dari Madinah. Di samping orang-orang Yahudi Bani Quraizah, keturunan Yahudi Bani Nadir, bersama mereka adalah Bani Qainuqa. Namun daripada sudut bilangan, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini adalah paling sedikit berbanding dengan dua kaum ataupun keturunan yang lain, Bani Quraizah dan juga Bani Nadir. Perang Bani Quraizah ini berlaku sebagai satu rentetan lanjutan dari perang Khandaq. Apabila kita maklumi bersama, dalam perang Khandaq yang sepatutnya orang-orang Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah ini sepatutnya bersama-sama dengan muslimin, tentera Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Madinah. Mereka juga selaku penduduk Madinah. Perang ini bukan antara perang orang-orang Islam ataupun di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Makkah, dengan orang-orang Yahudi saja, tidak. Tapi ia seharusnya diterima sebagai serangan pihak musuh terhadap kota Madinah. Dan mereka sebagai penghuni, penduduk masyarakat Madinah seharusnya bekerjasamalah
ikut pertahankan Madinah. Namun mereka mahu bersikap berkecuali. Itu satu hal. Dan satu hal yang lain, sebagaimana yang kita maklumi bersama juga, mereka telah memberi jalan, iaitu dengan memberikan kerjasama dan bantuan kepada pihak musuh. So, kerjasama yang mereka berikan, kita perincikan insya-Allah. Orang-orang Yahudi Bani Quraizah ini memberikan bantuan dan kerjasama kepada pihak musuh, khususnya bantuan dan kerjasama kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir dan juga Bani Wa'il yang menyertai peperangan Khandaq ini. Pertamanya, dengan membenarkan pihak musuh menyusup masuk ke Madinah menerusi perkampungan mereka. Kita dah maklumi bersama jamaah, dalam siaran yang lalu juga kita telah pun maklum, Khandaq tak dapat dibina, tak dapat dibentuk di kawasan mereka, sebab Khandaq ini lebih banyak meliputi kawasan belah utara. Bahagian sebelah selatan adalah perkampungan orang-orang Yahudi Bani Quraizah, dan mereka ini mempunyai tanam-tanaman, mempunyai ladang yang mana kalau dibuat khandak pasti akan rosak tanaman mereka. Jadi orang-orang muslimin, lebih-lebih lagi di bawah pimpinan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan merosakkan tanam-tanaman mereka. Maka itu khandak tak dapat dibina di kawasan mereka, perkampungan mereka ini. Maka untuk itu, kalau sekiranya ia dibiarkan begitu saja tak mengapa, tapi mereka membenarkan perkampungan mereka ini sebagai laluan untuk pihak musuh menyusup masuk ke Madinah. Itu kerjasama yang pertama. Kedua, orang-orang Yahudi Bani Quraizah turut memberikan bantuan alat-alat peperangan. Kalau pihak musuh ini perlukan pedang, perlukan panah dan sebagainya, mereka berikan. Dan yang ketiganya, kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh Bani Quraizah ini adalah mereka, terdapat beberapa orang mereka menyertai serangan, iaitu turut sama ikut berperang menentang ataupun berperang dengan orang-orang Islam. Walaupun kita dah maklumi bersama, perang Khandaq ini mencatatkan tidaklah berlaku serangan secara besar-besaran. Namun, penyertaan beberapa orang dari Bani Quraizah yang tak sepatutnya mereka lakukan juga menunjukkan bahawa mereka ini memberikan bantuan dan kerjasama. Itulah yang kita sebutkan tadi. Sepatutnya mereka bersama pertahankan Madinah. Tapi sebaliknya, orang mereka, pemuda-pemuda mereka ikut serta dalam peperangan itu di pihak musuh. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali ke perang Khandaq. Bila dah selesai perang Khandaq, orang-orang musyrikin Quraisy kembali ke Makkah. Orang-orang Yahudi Bani Nadir dan Bani Wa'il kembali semula menuju ke Khaybar, dan puak-puak Arab pihak musuh ini yang ikut serta dalam peperangan Khandaq ini balik semula ke kampung masing-masing. Nabi pun menjangkakan dan menyangka peperangan dah selesai. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril ini menyampaikan amanah Allah dengan menyampaikan berita para malaikat masih belum meletakkan senjata mereka, dan Allah memerintahkanmu untuk menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Aku sendiri, iaitu malaikat Jibril, akan ke tempat mereka
dan akan menggoncang mereka. So ini ibarat wahyu dan ilham daripada Allah. Maknanya peperangan belum selesai. Sebab masih terkait lagi isu yang perlu diatasi terhadap orang-orang Bani Quraizah ini. Sebab itulah malaikat Jibril menyampaikan perintah Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat siasah Nabi, kebijaksanaan Nabi dalam mengatur strategi baik peperangan, baik menjaga hubungan dan sebagainya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terus menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Sebaliknya Nabi pertama sekali mengutuskan 2 sahabat Nabi ini. Sahabat, iaitu pertamanya sahabat Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, serta beberapa sahabat ke perkampungan mereka, iaitu perkampungan Yahudi Bani Quraizah yang terletak di bahagian selatan Madinah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita maklumi bersama 2 Sa'ad ini, baik Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, mereka adalah sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat berasal Madinah, yang mana mereka ini telah terjalin hubungan yang begitu erat, yang begitu rapat dengan orang-orang Yahudi. Termasuklah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi mudah-mudahan dengan mengutuskan Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah ini, isu ini dapat diselesaikan. Berbanding dengan kalau Nabi sendiri yang datang ataupun Nabi mengutuskan sahabat-sahabat Muhajirin. Tapi bila diutuskan 2 Sa'ad ini, kedatangan mereka ini adalah sebagai, daripada satu sudut, mudah-mudahan diterima sebagai kedatangannya seorang kawan untuk mereka, iaitu orang-orang Yahudi Bani Quraizah ini terima. Permintaan mereka agar Rasulullah mengutuskan Abu Lubabah. Bila 2 Sa'ad ini tiba di perkampungan Yahudi Bani Quraizah ini, maka mereka request, mereka minta bahawa tolong utuskan Abu Lubabah kepada kami. Jadi kami boleh berbincang dengan Abu Lubabah. Maknanya orang-orang Yahudi Bani Quraizah lebih bersedia untuk berbincang dengan sahabat Abu Lubabah berbanding dengan berbincang kepada 2 Sa'ad ini, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Kedua-dua pemimpin orang-orang Islam dari kalangan kabilah Aus dan Khazraj, penduduk Madinah ini. Okeylah, bila mana mereka meminta, lalu mereka, iaitu kedua-dua Sa'ad ini, kembali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan permintaan orang-orang Yahudi Bani Quraizah ini diperkenankan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita susuri sirah Nabi, nama Abu Lubabah kedengarannya macam belum pernah terdengar sebelum ini. Memang nama Abu Lubabah hanya menjadi, senang cakaplah, menjadi popular terkait dengan peristiwa perang Bani Quraizah ini. Beliau bukanlah sahabat seumpama sahabat-sahabat terkenal, baik daripada kalangan Muhajirin maupun daripada kalangan Ansar. Beliau memang orang Ansar. Namun Abu Lubabah ini ada hubungan yang begitu erat dan begitu rapat dengan beberapa pemimpin orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Namun Abu Lubabah telah pun memeluk Islam, berwala, melahirkan sumpah taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tergolong dalam golongan sahabat-sahabat yang bertakwa, masya-Allah. Jadi
Mereka dalam pada itu mereka meminta Abu Lubabah ini hadir agar mereka dapat berbincang. Tujuannya apa, jamaah? Tujuannya agar Abu Lubabah dapat pujuk Nabi lah. Sebab mereka dah sedar, mereka dah buat satu kesalahan yang tak sepatutnya dilakukan. Mereka sepatutnya bersama-sama dengan tentera muslimin pertahankan Madinah. Kalau tak nak buat demikian pun, okeylah. Buat macam biasa sajalah. Tak nak involve dalam peperangan ni kan. Still okeylah. Tapi masalahnya mereka memberikan kerjasama dan bantuan kepada pihak musuh. Seakan-akan mereka memusuhi orang-orang Islam. Jadi itulah. Mereka cuba nak, kata orang tu, nak psycho Abu Lubabah. Nak pengaruhi Abu Lubabah supaya nantinya Abu Lubabah dapat memujuk Nabi SAW. So, bila mana permintaan mereka ini dikabulkan oleh Nabi, Abu Lubabah pun bergeraklah. Bila sampai di perkampungan Bani Quraizah ini, dah mulalah drama swasta yang berlaku. Bermula. Maksudnya apa? Mereka ini keluar daripada rumah mereka, duduk di halaman, baik orang-orang tua, kaum wanita, anak-anak kecil, masing-masing ini menangis. Menangis. Dengan tujuan untuk meraih simpati Abu Lubabah. Mudah-mudahan dengan melihat mereka ini menangis, Abu Lubabah jadi luruh hatinya lah. Jadi sedih dan simpati, dan dengan itu Abu Lubabah dapat pulang ke tempat Rasulullah SAW dan pujuk Rasulullah. Dan mereka pun, pembesar-pembesar Quraisy ini pun, pembesar-pembesar Bani Quraizah ini pun, mereka cuba, pemimpin-pemimpin mereka ni cuba pujuk Abu Lubabah bagi mendapatkan pengampunan Nabi SAW. Tapi sebaliknya Abu Lubabah bila ditemui oleh beberapa pemimpin Bani Quraizah ini, Abu Lubabah tak nak cakap apa-apa. Sebab Nabi tak pesan apa-apa. Dapatkan apa yang mereka mahukan, itu saja. Kemudian laporkan kepada Nabi. Tapi Abu Lubabah radhiyallahu an, sebaliknya bila menerima permintaan dengan isak tangis oleh pemimpin-pemimpin Bani Quraizah ini, Abu Lubabah hanya tak sepatah perkataan pun disebut, tapi memberikan satu isyarat. Satu isyarat yang sebenarnya tidak seharusnya diberikan. Di sini mungkin, maaf cakaplah, kita kalau nak sebut sebagai satu kesilapan Abu Lubabah. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, meskipun kesilapan, namun akhirnya ia menjadi iktibar kepada kita kan. Sebab itulah Al-Ustaz Fathiyakan, Ustaz Fathiyakan, dalam kitab beliau yang cukup terkenal, almarhum ulama besar ini menyenaraikan peristiwa Abu Lubabah yang terkait dengan insiden perang Bani Quraizah ini, dalam memberi isyarat, menggolongkan ataupun menyenaraikan kejadian ini sebagai al-mutasaqituna ala tariqid da'wah, sehingga beliau menamakan buku beliau dengan tajuk tersebut, al-mutasaqitun ala tariqid da'wah, golongan yang tercicir di atas jalan dakwah. Maknanya perkara ini seharusnya dirahasiakan. Tak seharusnya diberitahu, sebab Nabi tak amanahkan pun. Tak amanahkan pun kepada Abu Lubabah untuk beri sebarang isyarat. Tapi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagaimana isyarat yang diberikan?
dalam beberapa kitab, termasuklah riwayat hidup Rasulullah SAW oleh Abul Hasan Ali An-Nadawi, ada disebutkan, dinyatakan Abu Lubabah hanya sekadar memberikan isyarat tangannya ini diletakkan di lehernya. Diletakkan di lehernya. Maknanya apa ya? Pancong lah. Senang cakap. Maknanya mereka ini habislah. Hukuman ke atas mereka itu hukuman mati. Ibarat begitulah. Lalu perkara ini dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian riwayat yang lain menyebutkan ianya terkait ataupun dikhabarkan oleh malaikat apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Namun bila Abu Lubabah ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertaubat. Ia tahu ia tersilap. Dan taubatnya ini ia mohonkan dengan setulusnya. Namun taubatnya tidak segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah bila kita sampai ke peristiwa Perang Tabuk, juga ada di sana 3 orang sahabat yang memohon taubat daripada Allah, namun taubat mereka ini tak terus diterima oleh Allah. Padahal mereka ini orang-orang yang bertakwa. Taubat mereka tidak terus diterima. Ditangguhkan oleh Allah penerimaan taubat mereka ini, pengampunan terhadap mereka ini selama beberapa minggu. Yang mana Allah kisahkan dalam surah At-Taubah. InsyaAllah bila kita susuli peristiwa Perang Tabuk dengan izin Allah. Namun kembali ke kisah Abu Lubabah ini. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat, menerima pengampunan Abu Lubabah ini hanya selepas 20 malam ia bertaubat kepada Allah. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Dan sebahagian yang lain mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihah. Mereka telah mencampur adukkan amal yang baik. Wa akhara sayyi'ah. Dan yang lain pula amalan yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tak dapat dinafikannya muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ayat 102 surah At-Taubah ini ada sebahagian ulama menafsirkan ia turun berkaitan dengan kisah Abu Lubabah. Tapi ada pula para penafsir yang menafsirkan ayat ini turun untuk sahabat-sahabat yang bertiga yang kita sebutkan tadi, iaitu yang terkait dengan peristiwa Perang Tabuk. Namun, apa yang ingin kita lihat di samping itu adalah bagaimana para sahabat ini, mereka bila dah buat satu kesilapan, mereka segera bertaubat kepada Allah. Bertaubat daripada kesilapan tersebut. Namun Allah Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha mengetahui segala-galanya, Allah menunda dan menangguhkan untuk menerima taubat mereka. So, inilah yang terkait dengan kisah Abu Lubabah ini. Kembali kita kepada orang-orang Bani Quraizah ini. Akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraizah akur dan menerima apa jua keputusan Nabi. Dalam pada itu, orang-orang Aus, iaitu kabilah Arab, orang-orang Madinah yang memang ada hubungan rapat sejak awal lagi, sebelum hijrahnya Nabi lagi.
hubungan rapat dan erat dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Mereka ini cuba memujuk Nabi untuk menimbang semula dalam memberi pengampunan kepada Bani Quraizah. Yalah, mana orang tak tersilap kan? Maka mereka cubalah sebagai sifat insaniah meminta daripada Nabi untuk Nabi mengampunkan mereka. Namun jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW dalam hal ini tidak menjatuhkan apa-apa hukuman, tidak memberikan apa-apa keputusan. Sebaliknya, Nabi menyerahkan keputusan agar diambil oleh Sa'ad bin Mu'az. So, jamaah yang dirahmati Allah, macam tadi kita sebutkan, dua Sa'ad yang diutuskan oleh Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Jadi, Nabi SAW meminta daripada Sa'ad bin Mu'az untuk buat keputusan. Maknanya, Nabi memberi mandat kepada Sa'ad bin Mu'az. Kepercayaan Nabi kepada Sa'ad bin Mu'az untuk buat keputusan. Mungkin tertanya di kalangan kita, ya, apa hikmah ataupun apa kelebihan Sa'ad bin Mu'az sehingga Nabi SAW memberi kepercayaan penuh kepada Sa'ad bin Mu'az ini untuk membuat keputusan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebutkan tadi, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an adalah pemimpin orang-orang Aus, di mana orang-orang Aus ini memiliki persahabatan yang erat dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizah sejak sekian lama, hatta sebelum Nabi berhijrah ke Madinah pun. Dalam pergaulan rapat Sa'ad bin Mu'az dengan para pemimpin, termasuklah pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka ini, pemimpin Yahudi ini suka memberi informasi ataupun mereka suka share terhadap agama mereka, pegangan mereka, termasuklah antaranya inti dan isi pengajian kitab Taurat. Jadi sedikit sebanyak Sa'ad bin Mu'az ini dah tahu ataupun maklum kalau kesilapan yang macam ini, seperti mana yang sedang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraizah, belut daripada pertahankan Madinah, malah bekerjasama dengan memberikan bantuan kepada pihak musuh, apa hukuman yang wajar, bermakna Sa'ad bin Mu'az ini tahu. Sebab itu memang pilihan Nabi cukup tepat. Maka Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an menjatuhkan hukuman. Jatuhkan hukuman yang mana hukuman itu sebenarnya tepat dan sesuai dengan apa yang termaktub dalam Taurat, dalam ajaran yang dianuti oleh orang-orang Yahudi. Maknanya, orang-orang yang tak terlibat secara langsung, orang-orang tua, anak-anak kecil, kaum wanita, tak ada kena-mengena, diberikan pengampunan. Namun kerjasama yang diberikan oleh orang-orang Bani Quraizah ini pelbagai. Macam dah kita sebutkan sewaktu menghayati peristiwa Perang Khandaq kan. Ada di antara mereka membenarkan laluan. Benarkan laluan saja. Ada pula yang memberikan bantuan dengan beri senjata. Ada yang lebih lagi. Nampak macam kurang lengkap. Askar ini perlukan bantuan, mereka involve.
Jadi, orang-orang yang memberikan laluan, sama ada nak laluan depan halaman rumah mereka ke untuk dilalui oleh pihak musuh ke, dan orang-orang yang memberikan bantuan senjata, maka mereka dikenakan denda. Orang yang memberikan bantuan senjata sudah barang tentu lebih berat berbanding dengan yang memberikan laluan sahaja. Yang memberikan laluan dikenakan denda. Yang memberikan bantuan senjata dikenakan denda dengan cara sebahagian tanah mereka ini perlu diserahkan kepada orang-orang Islam. Tanah yang diserahkan kepada orang-orang Islam ini pun bermakna tanam-tanaman yang ada tu, apa yang akan dibuat oleh orang-orang Islam, mereka meneruskan. Iaitu mereka terus memelihara, cuma perpindahan dari segi hak milik saja. Dan ini pun tak banyak. Tak ramai yang berbuat demikian, iaitu orang-orang Yahudi, Bani Quraizah ini, yang memberikan bantuan senjata kepada pihak musuh. Begitu juga dengan beberapa orang, pun tak ramai, yang ikut serta dalam peperangan. Mereka ini yang dijatuhkan hukuman mati. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini dah memang termaktub dalam kitab Taurat yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, dan inilah keputusan yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'az. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebab itu keputusan Sa'ad bin Mu'az ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab Taurat. Dengan sendirinya ia memberikan kepuasan kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri siaran ini, kita hayati sedikit coretan Al-Quran yang terkait dengan perang Bani Quraizah ini, iaitu yang difirmankan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 25 hingga 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Dan Allah telah menghalau kembali, iaitu yang dimaksudkan menghalau kembali ini angkatan tentera orang-orang kafir, baik musyrikin Quraisy, Yahudi maupun puak-puak Arab ini. Mereka ini kembali ke tempat masing-masing dengan keadaan mereka ini geram, marah kerana gagal mencapai kemenangan. Oh, ini yang Allah gambarkan. Wa kafallahul mu'mininal qital. Dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari bencana menghadapi peperangan itu. Dan kita sedia maklum, serangan besar-besaran tidak berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan ingatlah, Allah itu adalah Tuhan yang maha kuat lagi maha kuasa. So ini ayat 25. Wa anzala alladhina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim. Dan ia, yakni Allah, menurunkan golongan ahli kitab, kaum Yahudi yang membantu tentera musuh. Ini terus langsung terkait dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Jadi mereka ini yang membantu orang-orang pihak musuh ini dari benteng-benteng mereka, iaitu untuk mereka menyerah diri. Itu yang siasah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Setelah Allah campakkan ke dalam hati mereka ini perasaan takut. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Lalu mereka diadili dan dijatuhkan hukuman. Sebahagian di antaranya kamu bunuh. Ini yang kita katakan hanya segelintir, 2-3 orang. Dan sebahagian lagi kamu tawan. Maknanya kamu tawan ini termasuklah
yang dimaksudkan bukan tawan terus dimasukkan jail ke apa ke, tidak. Tapi kampung halaman mereka ini diserahkan kepada orang-orang Islam. Wa awrasakum ardhahum, dan ia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumah-rumah mereka, wa diyarahum, rumah mereka, wa amwalahum, dan juga harta benda mereka, iaitu yang mungkin tak ada tanah, punya tanah tapi orang lain punya, so mereka bayar dengan bayar harta lah. Wa ardal lam tata'uha, dan juga tanah-tanah di negeri lain yang belum kamu menjejakinya. So ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pengkhabaran sebenarnya, pengkhabaran awal, busyra, berita gembira yang Allah katakan nanti akan ada daerah-daerah Yahudi yang akan kamu tawan. InsyaAllah, Allah mudah-mudahan izinkan kita menghayati sirah Nabi yang terkait dengan perang Khaybar, iaitu kawasan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Malah Khaybar boleh dianggap sebagai pusat ekonomi, jantung hati orang-orang Yahudi di mana? Di semenanjung tanah Arab ini. Jadi ada sana di sana tanah-tanah yang belum kamu menjejakinya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan ingatlah Allah ini adalah Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 25, 26 dan 27 dari surah Al-Ahzab ini yang boleh sama-sama kita selongkarnya dalam kitab-kitab tafsir. InsyaAllah kita mudah-mudahan diizinkan oleh Allah untuk bertemu dalam siaran yang akan datang, untuk kita menghayati sirah yang seterusnya dengan izin Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.